Assalamualaikum, anda bersama Motor Melaya. Korang jangan rasa pelik, memang video ni macam lain sikit sebab sekarang ni kita ada dalam office. Korang tak sangka kita orang ada office kan, kita orang sebenarnya ada. Okey, so sebenarnya video ni kita orang buat ni sebabnya ada satu siasatan atau ujian sains yang kita orang teringin nak buat. Okey, macam korang, saya pun pengguna atau bergerak ulang-alik ke tempat kerja dengan motor dan kereta. Jadi kereta tu kebanyakan masa saya guna kalau nak pakai, nak bawa orang rumah saya berjalan lah. Tapi kadang-kadang ada juga bawa kereta datang tempat office sebab especially dalam cuaca panas macam ni kan. Tapi macam korang, ada tak situasi yang mana korang pergi sesi minyak, lepas tu terutamanya sesi minyak Shell, kalau korang perasan dekat tangki tempat pam minyak tu ada tulis kat situ RON 95 dia bagi extra 15 km. Saya tak perasan sangat tau, tapi bila dah banyak kali isi, sebab kebetulan dekat dengan rumah, nampak extra 15 km tu. Jadi hari ni saya terdetik, boleh percaya ke? Jadi saya rasa apa kata kita buat ujian sains khas di Motor Melaya. Jadi perancangan ni bukan datang daripada saya lah, datang pada bos saya. Dia datang gila dia, tiba-tiba kata, jom kita test minyak, mana yang lagi jimat. Betul ke extra 15 km atau ada minyak lain yang lebih jimat? Jadi apa yang bos saya berjaya buat, dia berjaya kumpulkan 3 kereta. Terima kasih Honda sebab bagi Honda City Hybrid. Jadi Honda City Hybrid ni pada saya, kalau tak silap saya, ni memang kereta yang paling jimat minyak lah yang ditawarkan Honda Malaysia. Jadi apa yang diorang buat, diorang bagi kita 3 biji. Jadi bos saya dengan lagi seorang akan bawa kereta ni. Yang bestnya kereta ni semuanya dah diservis, semuanya isi dengan tekanan angin yang sama, semuanya datang dengan enjin yang sama, spesifikasi standard, tak ada perubahan, enjin semua sama. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan isi tiga kereta ni dengan minyak berlainan. Okay, contohnya BHP ke, Petronas ke, Shell, dan kita akan bawa diorang sejauh 400 lebih kilometer, dan seterusnya kita nak tengok mana yang satu yang paling jimat. Of course lah, kita nak tahu betul ke ada extra 15 km tu. Tapi sebelum tu saya nak explain lah laluan yang kita akan gunakan dalam video ni, okay, dalam ujian sains ni. Sebab saya memang minat motor, tapi bila datang dengan benda-benda pelik atau menarik siasatan macam ni, memang saya rasa berkobar-kobar juga sebenarnya ni. Kalau tak, kita attack bos saya lah kan. Dia yang kata ada mungkin yang ni jimat, yang ni tak. Kita tunggu. Okay, so sebelum tu kita tengok dulu laluan yang kita akan guna. Jadi kat depan korang sekarang ni adalah laluan yang kita orang akan guna lah. Laluan ni sebenarnya saya dah biasa kalau dengan motor, tapi ni dengan kereta, jadi kita tak tahulah dia punya cabaran dia macam mana. Jadi kita akan mula dekat BHP Kayuara sebab kat situ ada juga stesen Petronas dengan Shell. Jadi kita akan isi ketiga-tiga kereta tu dengan minyak 3 jenis ni lah. Kita akan buat bermula pada jam 5 pagi tau. Aduh, ni idea semua dalam kepala bos saya follow je. Dan seterusnya kita akan menuju ke Jalan Duta dan kita akan naik ke Raup, okey, dan seterusnya masuk ke Jalan Ikonik Sungai Koyan, yang kat sana kita akan layan corner dia apa semua. Kelajuan kita orang akan maintain maksimum pun dalam sekitar 110 km sejam. Okey, jadi kita nak pastikan semua kereta tu setaraf lah. Yang beza dia mungkin berat pemandu je lah kot. Okay? Tapi saya tak berat sangat. Seterusnya kita akan ke Sungai Koyan dan lalu Ringlet, turun ke Ringlet, turun ke Tapah dan terus kembali terus shoot ke KL, berhenti di RNA Sungai Buloh. Okay? Jadi macam saya cakap, video ni lebih kepada nak test minyak mana yang lebih jimat. Jadi kalau misal kata ada kereta yang minyak dia habis, kita orang tak tunggulah. Okay? Kita orang ucap selamat tinggal, pandai-pandailah diisi minyak lain. Itulah yang kita akan cuba buktikan. Pada saya memang misi ni agak unik lah, sebab kita betul-betul nak kenal pasti minyak yang ditawarkan untuk pasaran di Malaysia ni mana satu yang lebih jimat. Okay, sebab bila kita dah tahu jawapan dia, memang saya tak tukar minyak lain lah. Okay, jadi jom, apa tunggu lagi, kita mulakan misi ujian sains, tengok mana yang lebih jimat. Jadi sekarang kita berada di sekitar Damansara. Kita orang dekat sini sebabnya kita bakal mulakan misi ujian sains, nak tengok minyak mana yang paling jimat. Korang boleh nampak kat belakang saya sekarang ni, kita ada 3 biji kereta Honda CTRS. Kenapa kita pakai Honda CTRS? Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Tapi sebelum tu saya nak cakap, semua ni datang dengan secara standard. Kita isi angin tayar yang sama, 36, 33, guna tayar Toyo Process yang sama. Model semua sama, varian sama, Honda CTRS. Beza hanya cuma minyak saja. Kita ada isi BHP,
Petronas dan juga Shell. Jadi kita dah isi ketiga-tiga minyak ni, kita dah tengok mana yang dapat perbatuan yang lebih jauh lah. Macam saya cakap di awal video, kita daripada sini kita akan gerak ke Raub, seterusnya ke Sungai Koyan, Cameron Highland, turun balik ke Tapah dan seterusnya sampai balik ke arena Sungai Buloh, dan kita nak tengok mana yang lebih jimat. Saya sebenarnya dah berpeluh ni, saya dah panas walaupun baru 6.30 pagi, tapi saya tak sabar sebenarnya nak test mana sebenarnya yang paling jimat, dan pada masa sama nak uji kemampuan Honda CT-RS yang Honda kata memang jimat minyak. Jom. Jadi macam saya cakap di awal video, kenapa kami guna Honda CT-RS dalam ujian sains untuk menentukan minyak mana yang betul-betul jimat, menawarkan perbatuan lebih. Okey, sebabnya Honda CT-RS, terutamanya varian RS ni lah, varian tertinggi yang berharga 107,000 ni, dia menawarkan perbatuan yang paling optimum lah. Okey, tadi lepas isi minyak, satu isi BHP, Petronas dan juga Shell. Macam yang saya bawa sekarang ni, yang ni guna minyak Petronas. Okey, jadi lepas isi full tank tadi, dia punya tangki full tank dalam 40 liter tak silap saya. Lepas isi full tank tadi, dia punya full mileage dia boleh pergi dalam 720-25 km lah. Jadi memang agak tinggi lah mileage yang dia boleh capai itu bagi sebuah kereta 4 sedan ni. Jadi sebab itulah kenapa Honda CT-RS ni adalah pilihan terbaik untuk ujian sains kali ni, sebab kita nak isi minyak full tank, terus buat satu round dalam 400 km lebih macam tu. Jadi dengan harapan tak payah nak isi minyak dah lah, dan seterusnya kita nak nilaikan minyak mana yang menawarkan perbatuan lebih. Tapi sebelum tu of course kita kena ambil kira perbatuan lebih atau minyak mana yang lebih jimat ni, ada banyak faktor yang main peranan sebenarnya dalam hal macam ni. Jadi kita ada faktor tekanan angin dalam tayar, kita ada faktor cara pemanduan. Okay, nak overtake kejap. Okay, jadi ada banyak faktor yang memainkan peranan. Berat pemandu lagi. Jadi berat kami bertiga yang bawa kereta 3 biji Honda CT-RS ni memang berbeza lah. Jadi sebab itulah nanti kita akan bertukar-tukar kenderaan supaya kita pemboleh ubah tu tak terlalu besar. Jadi data yang kami peroleh di hujung ujian sains tu supaya lebih tepat lah. Okay, jadi apa lagi yang saya nak cakap? Okay, jadi sepanjang masuk highway tadi, memang kami memandu mengikut had laju kebangsaan. Jadi maksimum 110 km sejam. Sekarang masuk dalam town memang speed lebih kurang dalam 60-70 macam tu je. Kenderaan pun boleh tahan banyak. Jadi pada saya baguslah, sebabnya memang kami nak ujian sains ni se-real yang boleh, seperti kita pakai hari-harian lah. Okay, okay, so sebelum tu sedikit info mengenai Honda CT-RS ni. Honda CT-RS ni dikuasakan enjin 1.5 liter hybrid. Okay, IMMD, Intelligent Multi-Mode Drive tak silap saya. Okay, jadi enjin ni walaupun enjin ni tidaklah selaju atau boleh pergi lebih laju macam mana yang varian petrol, tapi Honda cakap kereta ni menawarkan, macam saya cakap, penjimatan yang lebih baik. Sebab itu yang lebih penting. Tapi sebabkan dia enjin hybrid, jadi pick up dia jauh lebih baik lah. Okay, 0 ke 100 hanya
memerlukan masa 9 saat tak silap saya. Okey, kereta ni ada 2 elektrik motor. Jadi yang menariknya, kereta ni tak ada gearbox. Jadi dia bergantung pada elektrik motor tu. Jadi dia punya kuasa pecutan tu memang ada lebih cepat lah berbanding versi petrol. Okey, so sebelum tu enjin ni menghasilkan 98 PS dan juga 127 Nm torque. Tapi elektrik motor dia pula membawa atau menyokong dengan 109 PS dan juga 253 Nm torque. Jadi daripada aspek torque, memang kereta ni mengagumkan lah. Yelah, rasanya korang pun ada tengok iklan Honda yang tunjuk dia punya pickup IMD, enjin IMD pada CTRS ni jauh lebih baik berbanding kereta sedan yang jenama T tu kan. Macam tu lah. Jadi memang itu antara salah satu faktor yang membuatkan Honda CTRS ni satu model yang bukan hanya menarik, malah unik. Jadi macam saya cakap tadi, Honda CTRS ni top speed dia sekitar 177 km sejam. Okey, top speed dia tidaklah sebagus versi atau varian petrol, tapi dia lebih jimat minyak. Itu yang kita nak lah. Okey, itu memang antara ciri utama yang ada pada varian RS ni. Seterusnya, model ni juga 120 kg lebih berat daripada model petrol. Walaupun kalau kita kira 120 kg tu agak berat sebenarnya, disebabkan dia nak memuatkan 2 elektrik motor tu. Tapi disebabkan juga dengan kehadiran elektrik motor tu, jadi yang menawarkan penjimatan yang baik. Jadi korang tak rasalah berat tu memainkan peranan besar sangat berbanding varian petrol. Lepas tu tak lupa juga Honda dah sumbat pelbagai ciri keselamatan yang penting pada Honda CTRS ni. Kita antaranya ada Honda Sensing, kita ada Auto Emergency Braking, kita ada Front Collision Warning, kita ada Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Road Departure Mitigation, Adaptive Cruise Control. Ciri yang paling penting, ciri yang memang saya sangat-sangat suka pada mana-mana kereta. Sebab tu kereta saya pun saya pastikan, tak kisah brand, tapi kena ada cruise control tu. Tapi lagi best pada model ni, kita dapat Adaptive Cruise Control yang mana dia akan memperlahankan kenderaan bila ada kenderaan depan rapat. Okey, jadi itu antara ciri yang premium yang ada pada Honda CTRS ni. Jadi seterusnya kita akan balik fokus pada misi utama kita dalam video kali ini, iaitu menguji minyak mana yang menawarkan penjimatan lebih baik pada Honda CTRS ni. Jom. Yang bestnya sebab kita tengah lalu jalan lama, jalan belakang ni, jadi pemandu Honda CTRS tu memain peranan besar lah pula. Tapi setakat ni ada lagi 678 km jarak sebelum tangki minyak habis. Dan average fuel consumption sekarang ni 25.4 km bagi setiap liter. Pada saya tu memang impress lah. Okay geng, so sekarang saya tengah berhenti dekat Tapah. Kita orang dah redah Cameron Highlands, Sungai Koyan. Nak berhenti sebenarnya, tapi punyalah sesak kat atas sana. Jadi kita terus terpaksa turun terus ke Tapah. Jadi sekarang kita dekat arena Tapah. Jadi apa yang sekarang saya nak ceritakan, saya nak tunjuk lah. Kira sekarang ni perjalanan dah separuh jalan. Selepas ni kita akan teruskan terus ke arena Sungai Buloh. Jadi sebelum tu saya nak kongsi dulu maklumat yang kami perolehi sepanjang perjalanan setakat ni. Jadi sekarang ni saya dalam Honda CTRS warna putih. Yang ini merupakan model yang diisi dengan minyak Shell. Jadi setakat ni daripada lebih bermula 720 macam tu range, sekarang ada masih lagi baki 565 km. Dan average fuel lebih kurang 25 km per liter. Jadi sekarang kita nak tengok pula apa pula angka yang ada pada model yang diisi dengan minyak Petronas dan juga BHP.
Jadi dalam kereta yang diisi minyak Petronas pula, kita boleh nampak dia punya range masih lagi lebih kurang sama dengan yang kereta tadi, iaitu 538 km. Tapi average fuel dia sedikit rendah, iaitu 24.2 km per liter. Jadi setakat separuh perjalanan ni, kedua-dua kereta ni, Shell dan juga Petronas ni lebih kurang sama. Tapi mungkin keputusan dia akan berubah bila kita dah sampai ke destinasi akhir nanti. Jadi tapi sebelum tu, kita tengok sebuah lagi kereta. Jadi sekarang saya dalam kereta yang diisi dengan minyak BHP. Okey, yang ni saya agak terkejut. Sebab apa? Berbanding dengan kereta diisi minyak Petronas dan juga Shell, range yang ada pada kereta diisi BHP ni masih lagi tinggi, 540 km. Dan purata pembakaran minyak dia 26.4. Kalau kedua kereta tu lepas paruh jalan sekitar 24 lebih. Yang BHP ni adalah 26.4 km per liter. Jadi itu agak mengejutkan, sebabnya itu secara tak langsung menunjukkan BHP macam ada ekstra perbatuan lagi. Tapi mungkin jawapan dia atau keputusan dia akan berubah bila kita dah sampai ke destinasi akhir nanti. Okey, saya tak nak cerita banyak, cuaca pun panas, saya tak nak kena stroke haba. Okey, jom. Jadi geng, kami dah sampai di destinasi terakhir di R&R Sungai Buloh. Macam korang tengok di awal video, kita orang buat video ni khas untuk membuktikan minyak mana yang lebih jimat. Jadi macam saya explain di awal video, kita ada 3 buah kereta. Ketiga-tiganya adalah Honda City variant tertinggi, iaitu variant RS, variant flagship. Jadi sebelum saya jelaskan siapa pemenang yang nyata dalam ujian sains kali ini, saya nak cerita dulu kenapa Honda City RS menjadi pilihan kami dalam video kali ini. Pertamanya, Honda City RS ni memang terkenal dengan penjimatan minyak yang sangat-sangat baik, sangat-sangat efisien. Jadi itu adalah salah satu kriteria jelas dalam pemilihan video ujian sains kali ini. Seterusnya, kami juga memastikan ketiga-tiga model kekal dengan pembelok ubah sama. Maksudnya, kami pastikan ketiga-tiga model datang dengan tekanan udara dalam tayar yang sama, cara pemanduan yang sama, memastikan kadar kelajuan di atas lebuh raya atau di jalan raya biasa tadi dalam kadar sama, tidak lebih 110 km. Itu semua hanyalah kami buat semata-mata untuk agar kami dapat berikan jawapan yang lebih jelas untuk korang di luar sana. Jadi, siapakah pemenang yang jelas? Pemenang yang jelas yang berada di tengah. Kereta ni diisi dengan minyak BH Petrol. Jadi BH Petrol adalah pemenang yang nyata dalam video ujian sains menguji minyak mana yang lebih jimat. Okey, selepas dah bawa lebih 400 km, model dengan yang diisi dengan minyak BH Petrol ni masih lagi ada baki 443 km. Pemenang nombor 2 tak jauh, masih lagi ada baki 427 km, iaitu Shell. Dan ketiga, kita ada model yang diisi dengan minyak Petronas yang masih lagi ada baki 413 km. Kalau ikutkan angka tu tak jauh beza antara kesemuanya, tapi kalau kita bandingkan antara BHP dengan Petronas, memang ada jarak beza, jarak perbatuan yang agak nyata kat situ, 443 dan 413. Jadi ada beza dalam lebih 30 km kat situ. Jadi maksudnya dengan minyak BH Petrol korang boleh dapat perbatuan yang lebih. Tapi bukan nak cakap BH Petrol paling efisien dalam ni, tidak, sebab model yang diisi dengan minyak Shell, okey, di kereta putih juga menawarkan perbatuan yang sangat baik, sekitar 427 macam tu. Dari segi average fuel consumption, ketiga-tiga model tak jauh beza sangat, antara 24, dia punya fluctuate antara 24 hingga 25. Jadi itu tidak membawa perbezaan yang nyata sangatlah. Tapi dari segi baki perbatuan yang tinggal, memang jelas kereta yang diisi dengan BH Petrol menawarkan perbatuan lebih dan lebih baik. Jadi saya harap video ujian sains kali ini berjaya menjawab persoalan korang kat luar sana. Jadi kalau ada member korang yang datang lepak, cerita minyak tu lagi bagus, minyak ni lagi bagus, korang hanya perlu tunjukkan video ni sebagai bukti, sebab kami dengan susah payah
bawakan video ni khas untuk korang di luar sana. Jadi itu saja daripada kami di motorbloy.net. Jangan lupa like, share dan subscribe video ni sebab kita akan bawakan lebih banyak konten untuk korang di luar sana. Jadi itu saja. Assalamualaikum.